Nah, jadi firman Tuhan kita di pagi hari ini berjudul mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. 叔叔 Firman 阿姨， Tuhan 我们今天要学习的话语主题是在各种情况下信靠上帝。 ya maaf ya, saya kadang-kadang lupa kalau perlu diterjemahkan. Ya, firman Tuhan terambil dari Yeremia 17 ayat 7 dan 8, kemudian Daniel 2 dan Daniel 6. 今天的主题取自耶利米书17章第7和8节和但以理书2和6章。 Ya, jadi yang saya ceritakan ini atau yang saya ajarkan ini berasal dari Alkitab. 今天我要讲的是取自圣经的故事。 Alkitab itu bukunya Tuhan. 圣经是神的书信， Alkitab itu adalah firman Tuhan. 圣经是神的话语， Ya, jadi kita patut percaya kepadanya. 所以我们应当相信圣经。 Oke, kita bacakan. Apa tujuan dari setelah kita belajar firman Tuhan hari ini? 我们今天学习的目的是什么呢？ Ya, agar kita selalu bersandar dan mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi yang kita alami. 那就是要我们在任何情况和处境下都始终信靠上帝。 Oke, nah kita bacakan firman Tuhannya dulu ya. Oke. Nah, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. 我们一起看，耶利米书17章7节，依靠耶和华，以耶和华为可靠的，那人有福了。 Yeremia 17 ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. 耶利米书17章第8节是这么写的：它必像树在于水旁，在河边扎根，炎热来到，并不惧怕，叶子仍必青翠，在干旱之年毫无挂虑，而且结果不止。 Nah, sebelum kita membahas mengenai firman Tuhan ini, saya punya pertanyaan untuk Ama dan Akong sekalian. 那我们开始之前，我想问一个问题： Nah, selama hidup Ama dan Akong hingga saat ini, siapa yang menjadi andalan Ama dan Akong? 就是这辈子谁是叔叔阿姨的依靠？ Ketika Ama dan Akong menghadapi masalah, siapa yang menjadi andalan Ama dan Akong? 当叔叔阿姨面对问题时，那叔叔阿姨依靠的是谁呢？ Masalah yang kita hadapi itu beragam. 我们平时面对的问题有很多， Ya, masalah sakit penyakit, masalah keuangan, masalah keluarga, dan lain-lain. 无论是疾病也好，财务问题啊，或者家庭问题，种种。 Nah, dalam menghadapi kesulitan seperti itu, siapa yang menjadi andalan Ama dan Akong? 那当面对这些问题时，谁是叔叔阿姨的帮助呢？ Apakah kita mengandalkan pengetahuan kita? 我们依靠自己的知识吗？ Apakah kita mengandalkan kepintaran kita? 依靠自己的才干吗？
Atau apakah kita mengandalkan harta kita? 或者依靠我们的财产， Atau apakah kita mengandalkan kenalan kita yang kita anggap hebat? 或者我们依靠社会上我们所熟悉的厉害的人， Atau siapa? 或者谁？ Nah, sebenarnya sebagai orang Kristen, siapa yang seharusnya kita andalkan? 其实我们作为基督徒，我们应该依靠谁呢？ Kalau dari firman Tuhan tadi sudah terjawab. 如果按照刚刚读的经文，我们已经得到了答案。 Namun kita akan melihat lebih dalam lagi apa maksud dari firman Tuhan itu. 但是我们要更深层的去研究神的话语。 Lalu kita juga mau belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang penting. 我们也要从一个圣经人物是很重要的人， Yaitu Daniel. 那就是但以理。 Ketika menghadapi masalah, siapa yang menjadi andalan dia? 当但以理遇到问题时，谁是他的依靠？ Apa yang dia akan lakukan ketika dia menghadapi masalah? 他处在困难时，他会做什么？ Jadi kita belajar dari firman Tuhan yang barusan kita baca, lalu kita akan belajar dari Daniel, lalu kita akan meniru apa yang dilakukan oleh Daniel ketika menghadapi masalah. 所以我们要从但以理的故事中学习，也要效法模仿他所做的一切。 Oke, nah sekarang kita mulai ya melihat firman Tuhan kita. Nah tadi dikatakan bahwa mengandalkan Tuhan. 我们要看，依靠神，这个意味着什么？ Apa arti mengandalkan Tuhan? 什么意思呢？ Mengandalkan Tuhan artinya menaruh percaya kepada Tuhan. 信靠神就是对神有信心。 Suara saya kecil ya? Tempat saya gelap ya, Lose. Saya buka lampu dulu. Oke. By the way, suara saya kecil nggak ya? Di jelas. tempat saya sih oke, Lose. Cukup jelas, Lose. Ya. Oke, puji Tuhan ya. Nah, kita ulang lagi ya. Mengandalkan Tuhan artinya menaruh percaya kepada Tuhan. 依靠神意味着对神有信心。 Menaruh percaya seperti apa? 什么样的信靠？ Pertama, 第一， percaya bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan kita. 相信他是我们唯一的神。 Percaya bahwa tidak ada lagi Tuhan yang lain selain Dia. 相信除了他以外没有别神。 Kemudian kita percaya bahwa hidup kita sepenuhnya ada di dalam tangan Dia. 我们也完全相信我们的生命在主的掌管之中。 Dia yang mengontrol segala hidup kita. 是神，掌管我们的一切。 Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita dalam situasi apa saja. 始终相信神会在我们任何处境下都帮助我们。 Situasi sesulit apapun. 越难再难的情况下都可以。 Bahkan bagi manusia tidak bisa manusia tidak bisa menolong. 甚至一些人帮不到我们的， Namun masih ada Tuhan yang bisa menolong. 但是神可以帮我们。 Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita dalam menghadapi situasi sesulit apapun. 我们完全相信神是可以帮助我们在任何处境下。 Percaya ini berarti bukan hanya saat kita menghadapi masalah.
我们信靠神，不只是在我们面对问题的时候， atau percaya di waktu-waktu tertentu saja. 或者某个时段才相信上帝， Bukan seperti itu. 不是那样的。 Namun percaya sampai selama-lamanya. 但是永远的相信， Jadi tidak akan pernah meninggalkan Tuhan atau mencari pertolongan di tempat yang lain. 就是不会远离上帝去寻谋别的帮助， Selalu percaya dan mengandalkan Tuhan selamanya. 始终相信上帝会帮助我们。 Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita mengandalkan Tuhan, apa yang kita peroleh? 在这里我们可以看到，如果我们依赖上帝、依靠上帝，我们可以得到什么？ Nah, dikatakan diberkatilah. 圣经记载说，我们有福了。 Ya, jadi orang yang mengandalkan Tuhan diberkati oleh Tuhan. 所以依靠上帝的人是被祝福的。 Orang yang menaruh harapannya pada Tuhan diberkati oleh Tuhan. 人把他的信赖交托于神，被神祝福。 Diberkati seperti apa? 什么样的祝福？ Nah, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. 什么样的祝福？它就像一棵树种在水旁，在河边扎根。炎热的夏天来到，它不怕，它的叶子仍然青翠。在干旱的时候，它一无挂虑，而且它的果子是不断结果子的。 Nah, kita lihat ya, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. 它就像一棵种在水旁的树。 Nah, Ama dan Akong sekalian, Ama dan Akong bisa bayangkan kalau pohon yang ditanam di tepi air itu suburnya seperti apa. 叔叔阿姨知道，如果一棵树就种在水旁，它是多么好。 Nah, kalau akar dari pohon dia cenderung pergi ya atau menjalar ke tempat di mana ada air. 树根一般都会去朝有水、有养分的地方生长， Karena dia butuh air dan nutrisi supaya bisa bertumbuh dengan sehat. 因为树需要水分，需要养分。 Nah, kita yang mengandalkan Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi air ini. 而我们作为信靠上帝的人，我们被祝福，就如同这棵种在水旁的树一样。 Dibilang yang tidak mengalami datangnya panas terik. 就是不怕干旱的， Karena dia selalu mendapatkan air dan nutrisi yang cukup. 因为它在水旁陪在，它有足够的水分和养分， Daunnya tetap hijau. 它的叶子也依然青翠。 Jadi kalau ada musim kering atau musim kemarau pun dia tak khawatir. Dia tetap tumbuh dengan subur dan hijau. 所以旱季来了，它也不怕，它依然生长得很茂盛。 Nah, jadi dia terus menghasilkan buah. 而且它不断的结果子。 Nah, inilah gambaran orang yang diberkati oleh Tuhan, gambaran orang yang mengandalkan Tuhan selalu sehingga dia diberkati oleh Tuhan. 这就是象征我们信靠神的人，被神祝福的人。 Artinya kita itu
dibuat Tuhan selalu berhasil. 所以我们是被神祝福的，我们所做的一切会成功。 Kalau kita percaya sungguh-sungguh, kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, 如果我们真正的相信神，我们这生命中都依靠神， maka kita seolah-olah ditempatkan di tempat yang bisa selalu membuat kita berhasil. 那么我们就好像被处在一个非常支持我们的环境当中。 Orang lain bisa mendapatkan kesulitan, tapi kita seperti berada di tempat di mana kita selalu bisa berhasil. 别人可能会面对一些问题，但是我们好像都成功的容易一些。 Seperti pohon tadi, dia berada di tepi aliran air, jadi dia selalu menghasilkan buah terus, menghasilkan buah terus. 就像稻禾，它种在水田上，所以它不断的结果子。 Nah, keberhasilan atau berkat yang kita peroleh ini, kita harus melihat dari dua sisi. 所以我们所得出的，我们获得的一切，我们从两个方面看。 Berkat jasmani, tapi terutama berkat rohani. 肉体上的祝福，也还有属灵上的祝福。 Nah, jadi kalau secara rohani, secara rohani Tuhan tempatkan kita di tengah-tengah orang-orang yang bisa membawa kita datang kepada Tuhan. 属灵上，神把我们放在很好的环境当中， Sehingga kita begitu mengenal Tuhan dengan lebih jelas, dengan sangat jelas, dan kita terus percaya dan bertumbuh di dalam Tuhan. 所以让我们可以正确的认识神，也在信仰中不断的成长。 Kita begitu bahagia menjadi orang Kristen. 我们作为基督徒很喜乐， Kita merasa bahwa saya sudah berada di tempat yang benar. Saya percaya kepada Tuhan yang benar. 我们知道我们已经做对了，已经在对的地方了。 Kita selalu mau datang kepada Tuhan, selalu rindu kepada Tuhan, selalu mau berdoa kepada Tuhan. 我们时刻很想去寻求神，祷告，也要更亲近神。 Kita bahkan mau menceritakan Tuhan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, bahkan cicit-cicit kita. 我们也为我们的子女啊、孙女，甚至我们的小祖孙，传扬这个信息。 Karena kita begitu sangat yakinnya, begitu bahagianya menjadi orang Kristen. 因为身为基督徒，我们是多么的喜乐。 Nah, bukan hanya dalam perasaan, tapi dalam hal karakter kita, tingkah laku kita sehari-hari. 不只是我们感觉到的，而且是我们行出来、表现出来的。 Kita menjadi orang Kristen yang menghasilkan buah. 我们做一个结出果子的基督徒， Buah-buah roh, 圣灵的果子， yaitu punya karakter yang baik. 那就是有很好的品格。 Kita bisa baca di Galatia. 我们可以从加拉太书看， Nah, intinya adalah kita diberkati secara rohani adalah 关键是我们被属灵上的神的祝福， kita diberikan hati untuk percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. 我们被神赐予一个真正信靠主的心。 Kita begitu puas, begitu berbahagia menjadi orang percaya kepada Tuhan.
我们很满意作为一个信靠神的基督徒， Kita bisa menghasilkan buah-buah roh untuk menyenangkan Tuhan. 我们也可以结出圣灵的果子，为荣耀神。 Nah, itu secara rohani. 那是属灵方面。 Secara jasmani juga. 那肉体方面呢？ Tuhan juga memberikannya kepada kita. 神也赐予我们， Misalnya dalam berusaha. 比如我们的生意或事业， Tuhan juga membuat kita berhasil. 神也帮助我们成功。 Ya tentu saja jika kita menjalankannya dengan benar di hadapan Tuhan. 当然，如果是我们行对了，在神面前做正确的， Dan tentu saja kalau kita bekerja dengan keras. 也当然是因为我们努力过， Tuhan akan memberkati. 神一定祝福我们。 Dan kita juga menggunakan berkat itu untuk menunjang pelayanan Tuhan. 还有，我们也利用这些成功的果子来遮住侍奉。 Kita begitu bahagia ketika kita melakukannya. 我们很喜乐，当我们可以做到这一切。 Nah, sekarang kita mau melihat salah satu tokoh tadi, yaitu Daniel, supaya kita bisa belajar dari kisah dia. 现在我们要看圣经人物但以理的故事。 Ya, dia juga orang yang percaya kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, sehingga dia juga diberkati oleh Tuhan. 但以理是一个很虔诚的人，很信赖神的人，所以他一生中都被神祝福。 Nah, jadi Daniel ini adalah orang Israel. 但以理是以色列人， Nah, orang Israel yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. 是虔诚的以色列人。 Nah, jadi Daniel merupakan bagian dari rombongan umat Israel yang dibuang ke Babel. 但以理是被流放在巴比伦的以色列人的其中一员。 Nah, jadi kisah ini terjadi saat Daniel sudah tidak berada lagi di negara Israel. 所以这个故事发生在但以理已经离开了以色列国。 Nah, karena bangsa Israel sudah dikalahkan oleh Babelonia, yaitu rajanya bernama Nebukadnezar. 因为当时以色列国已经被巴比伦打败，当时的王叫做尼布加尼撒。 Nah, jadi Daniel ini dipilih untuk bekerja di kerajaan Nebukadnezar. 但以理被选中在王国那里工作。 Nah, bukan hanya Daniel, tapi ada 3 temannya orang Israel juga yang terpilih untuk bekerja di situ. 不是但以理一个人，还有他3个朋友也被选中。 Nah, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. 那就是撒德拉、米沙和亚波尼哥。 Nah, jadi mereka terpilih karena mereka pintar. 他们被选中是因为聪明， Ya, karena Tuhan yang memberikan kepintaran itu kepada mereka. 因为是上帝赐予他们这个智慧。 Nah, jadi namun suatu saat ada masalah. 但是有一天发生了一件事， Nah, apa masalahnya? 什么事呢？ Raja Nebukadnezar bermimpi. 这尼布甲尼撒王做了一个梦， Nah, jadi mimpinya itu membuat dia gelisah. 这个梦让他焦虑不安， Nah, dia mau tahu apa arti mimpi itu. 他很想知道梦的含义。 Nah, di sini kita tak akan membahas mengenai mimpinya apa ya.
这里我们不讲解他的梦的内容， Ya, karena kita mau fokus kepada Daniel ya. 因为我们要专注于但以理。 Nah, jadi setelah dia bangun dari tidurnya, dia memerintahkan untuk memanggil semua orang yang dianggap bisa menafsirkan, bisa mengetahui mimpi dan artinya. 他从睡梦起床，他就召唤所有的人，他所谓的可以帮助他解梦的人。 Nah, jadi orang-orang itu datang menghadap dia. 这些人都来见他。 Nah, jadi orang-orang itu waktu datang dia bilang begini, kamu harus kasih tahu saya apa mimpi itu dan juga artinya. 王对他们说：“你们必须告诉我，我的梦是什么，必须解释梦的含义。” Nah, tapi orang-orang ini bilang begini, bagaimana kami bisa memberitahukan arti mimpi itu? Raja harus kasih tahu kepada kami apa mimpinya. 但是这些人很疑惑，他说：“我们都不知道你梦见了什么，王你应该先告诉我们。” Aduh maaf, ada dengar petir. Di sini juga sama. Oh sama, iyalah satu kita tinggal di satu. Ya. Nah, jadi karena petir maaf ya, intermezzo sedikit. Nah, jadi dia tak mau mereka mempermainkan dia. Maksudnya Raja Nebukadnezar tidak mau orang-orang ini mempermainkan dia. 这个国王不愿意这些人去捉弄他。 Nah, jadi jika Nebukadnezar kasih tahu mimpinya, mereka bisa mengarang artinya. 如果王告诉他们梦的内容，他们可能会欺骗，去乱编它的含义。 Nah, jadi supaya yang mereka sampaikan itu benar, mereka juga harus tahu apa mimpinya dan artinya. 所以要证明他们知道他梦了什么，这些人必须说出他的梦内容。 Nah, apakah mereka sanggup? 他们做得到吗？ Nah, mereka tak bisa sama sekali. 他们做不到。 Jadi Nebukadnezar marah. 所以尼布加尼撒很愤怒， Dia suruh untuk bunuh semua orang-orang ini, semua orang-orang bijaksana yang ada di Babel. 他就命令杀害这些所在巴比伦的所有智慧人， Karena dia raja, jadi suka-suka dia. 因为他是国王，随便他。 Daniel salah satu orang yang bijaksana juga di Babel maksudnya. 但以理也是在巴比伦其中一个智慧人， Dan juga 3 temannya tadi. 还有他3个朋友， Itu Sadrak, Mesak, dan Abednego. 那就是撒德拉、米沙、亚波尼哥。 Artinya perintah itu Daniel dan 3 temannya ini juga akan kena. 那这个命令下来以后，说明他们4位也会被杀害。 Mereka juga akan terbunuh nanti. 那他们4个肯定也跟着被杀， Nyawa mereka terancam. 他们的生命受到危险。 Dalam keadaan sulit seperti ini, 在这个紧急的情况下， apa yang harus dilakukan oleh Daniel? 但以理做了什么？ Nah, dia menghadap raja. 他见王， Dia menghadap Raja Nebukadnezar. 他向尼布加尼撒王， Dia meminta waktu. 他祈求时间。 Ya, dia bilang kepada raja, kasih saya waktu untuk bisa memberitahukan mimpi dan arti itu. 他向王说：“给我时间，我会帮你解梦。” Ama dan Agung sekalian, apakah Daniel bisa mengetahui mimpi itu dan artinya? 叔叔阿姨猜，但以理会知道吗？他的梦内容？ Tentu saja tidak. 当然不会， Karena dia manusia biasa. 因为他只是普通的人。 Lalu kenapa dia meminta waktu kepada raja dan sepertinya dia akan bisa memberitahukan mimpi dan artinya itu?
那为什么他答应王？他说要时间，他会解梦。 Firman Tuhan berkata 圣经告诉我们， bahwa setelah dia menghadap raja, 他见了国王以后， dia beritahukan hal ini kepada 3 temannya tadi, 他就告诉他3个朋友， yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, 沙德拉、米沙、亚伯尼哥， supaya mereka memohon belas kasihan kepada Tuhan, 让他们祈求上帝的怜悯， supaya Tuhan bisa memberitahukan kepada mereka mimpi itu dan artinya. 祈求上帝告诉他们梦的含义。 Nah, artinya mereka harus berdoa kepada Tuhan. 那说明他们要祷告。 Nah, bukan hanya 3 temannya, tapi Daniel juga pasti berdoa. 不只是他们3个朋友，但以理也跟着祷告。 Nah, Ama dan Akong percaya tidak Tuhan memberitahukannya kepada mereka? 叔叔阿姨知道吗？神指示了他们。 Ya, puji Tuhan. Tuhan itu baik. 感谢神，神是美好的。 Tuhan memberitahukan kepada Daniel. 神指示但以理， Tuhan memperlihatkan kepada dia mimpi Raja Nebukadnezar itu secara jelas. 神给但以理看到尼布加尼撒王的梦境， Dan juga bukan hanya mimpinya, tapi artinya juga. 而且不只是梦的内容，包括它的含义， Sangat luar biasa. 很出乎意料。 Jadi Daniel atau siapapun tidak sanggup 所以但以理或其他人都做不到， tapi Tuhan yang adalah Maha tahu itu, dia tahu semuanya, dia sanggup untuk melakukannya. 但是神是全知的神，无所不知的神，他帮助了但以理。 Nah, jadi setelah Daniel mendapatkan penglihatan atau setelah Tuhan memberitahukan kepada Daniel mimpi itu dan artinya, Daniel memuji memuliakan Tuhan. 所以当但以理知道了梦的含义，他就感谢赞美神， Dia bersyukur kepada Tuhan. 他感谢神， Ya, dia mengakui kebesaran Tuhan. 他承认神， Ya, Bu, lanjut, Bu. 他承认神的伟大。 Ya, dia bilang engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. 他说：“神，你已经告诉我们神所要知道的事情。” Nah, jadi dia memuji memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, lalu dia pergi menghadap raja. 所以但以理赞美神，感谢神，然后他去见神。 Nah, setelah dia bertemu raja, 见了王以后， raja tanya sama dia, 王问他 Daniel, apakah kamu bisa memberitahukan kepada saya mimpi itu dan artinya? 但以理，你会帮我解梦吗？ Wah, apakah Daniel membanggakan dirinya? 但以理夸自己了吗？ Apakah Daniel mengatakan bahwa ya saya sanggup? 但以理难道说是？当然我可以。 Wah, luar biasa jawaban Daniel. 没有，他没有这样夸自己。他说， Nah, kita bisa baca jawaban dia kepada raja itu di Daniel 2 ayat 27. 这是但以理的答案。 Nah, dia bilang begini, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. 但以理在王面前回答说：“王所问的那奥秘的事，只是用法术的术士、关照的都不能告诉王。 Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia.
Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. 只有一位在天上的神能显明奥秘的事，他已将日后必有的事指示尼布甲尼撒王。你的梦和你在床上脑中的意象是这样。 Nah, dengan kata lain, dia tidak memberitahukan kepada raja bahwa dia yang sanggup memberitahukannya. 换句话说，他没有告诉王，是他自己知道的，他自己解的梦。 Tapi Tuhan Allah yang memberitahukan kepada dia. 而是天上的父指示了他。 Tuhan yang harus dimuliakan, dipuja, dipuji, bukan dirinya. 是那位应该受到赞美歌颂的上帝， Karena memang begitu kenyataannya. 因为这就是事实。 Nah, jadi setelah dia menyampaikan bahwa Tuhan yang memberitahukan kepada dia, lalu dia memberitahukan mimpi itu dan artinya kepada raja. 然后他知道了以后，就帮这个王解梦了。 Nah, dan yang dia sampaikan kepada raja itu persis seperti yang raja, maksudnya dia sampaikan mimpi itu seperti yang memang dimimpikan raja itu. 那他所说的一切都相符王的梦， Ya, yang ada dalam mimpi raja. 就是梦中发生的事。 Ya. Nah, jadi dia kasih tahu semuanya dan juga artinya. 他说出一切梦其含义。 Nah, kita tak melihat ya, maksudnya saya tak uraikan apa mimpinya dan artinya. 我们不讲解它的内容。 Ya, Ahmad dan Akong kalau mau tahu Ahmad dan Akong bisa baca di Daniel, di 叔 kitab 叔阿 Daniel. 姨，如果很想知道他的梦的内容，可以在但以理书读。 Karena fokus kita adalah mengenai pertolongan Tuhan bagi Daniel dalam menghadapi kesulitan. 因为我们这里要专注的是神对但以理的帮助。 Nah, jadi setelah dia memberitahukan itu dan raja mengatakan ya memang benar, persis seperti itu. 那但以理说出了以后，神确实承认梦的内容以后， Nah, jadi setelah itu Raja Nebukadnezar memuji dan memuliakan Tuhan. 尼布甲尼撒王就高赞荣耀神。 Nah, dan bukan hanya itu, tapi pastinya Daniel mendapatkan penghargaan dari itu semua. 而且不止这些，但以理也获得了赏赐。 Dia mendapatkan hadiah-hadiah dan juga jabatan yang baik. 他得到了高等的礼物，还有很高的地位。 Nah, jadi dia tidak hanya ditolong oleh Tuhan dalam masalahnya ini, tapi dia mendapatkan lebih dari itu. 所以他不只是获得了神的帮助，他还获得了王给他的赏赐。 Nah, setelah peristiwa ini berlalu, maksud saya begini, apakah pertolongan Tuhan bagi Daniel dan apakah Daniel dia hanya mengandalkan Tuhan di saat ini saja dan pertolongan Tuhan bagi dia hanya sampai di sini saja? 那但以理只在这个故事中依赖上帝吗？还是还有别的事件中？ Tidak. 不是的， Seumur hidup dia. 一辈子。 Nah, kita melihat satu peristiwa lagi ya. 但以理还有另外发生一件事。 Jadi setelah peristiwa ini berlalu, sudah ada pergantian kekuasaan. 所以这事件过去以后，有另外一个统治者， Bukan lagi kerajaan Babel yang berkuasa, 巴比伦已经不再统治了， tapi kerajaan lain. 而是其他的王国。 Tapi Daniel
masih menjabat sebagai pejabat penting di kerajaan yang baru itu. 但是但以理依然在这个新的王国担任了很高的职务。 Tentu saja karena dia dianggap pintar bijaksana. 那当然，原因是因为他被称智慧的人， Kepintaran atau kebijaksanaan yang dia peroleh berasal dari Tuhan. 他的知识智慧来自于神。 Nah, apakah masalah dia tidak ada karena dia hebat pintar? 他因为聪明智慧就没有问题了吗？ Nah, tidak. 不是， Di kerajaan yang baru ini dia mendapatkan posisi yang tinggi, sangat tinggi. 在这个新的王国，他还有很高的地位。 Dan selain dia ada orang-orang lain juga. 除了他，也还有很多其他高地位的人。 Namun dia paling menonjol. 但是他是很显眼的， Sehingga timbul rasa iri ya dari teman-teman dia yang lain. 于是让别人起了坏心、嫉妒心， Jadi dia difitnah. 所以他被污蔑。 Kemudian karena fitnah mereka itu berhasil, sehingga dia harus dihukum. 所以他们的陷害成功，他将面临惩罚。 Nah, ketika menghadapi masalah seperti ini, apa yang dia lakukan? 当面临这种问题，他做了什么？ Oke, gambarnya tak ada ya. Oke, dia berdoa kepada Tuhan. 他向神祈求。 Ya maaf ya, harusnya ada gambar. Nah, jadi setelah mendapatkan masalah ini, Daniel dia berdoa kepada Tuhan, ini dia ya. 他就回自己的房间祷告。 Ya, dia berdoa kepada Tuhan, bahkan dikatakan 3 kali sehari dia berdoa kepada Tuhan, setiap hari. 他每天1天3次向神祷告。 Nah, jadi dia berdoa kepada Tuhan, lalu kita melihat apakah Tuhan menolong dia? 所以我们看神帮助了他吗？ Nah, tadi mungkin saya belum kasih tahu ya bahwa hukuman dia itu nanti akan dibuang ke dalam lubang singa. 哦，刚刚我忘了说，他被污蔑、被陷害的惩罚是要被扔进狮子洞、 Atau gua singa. 狮子坑。 Nah, jadi dia benar-benar memang harus dibuang ke dalam gua singa. 所以他真的被扔进去狮子洞里了。 Nah, ini lubangnya dan kita lihat gambar di bawah sini, ini singa sedang ada di dalam. 我们看得到狮子在里边等着呢。 Nah, kita bisa bayangkan ya, kalau kita dibuang ke dalam gua singa apa yang terjadi? 我们可以想象，如果是我们被扔进去的， Singa langsung menerkam kita. 狮子肯定扑过来， Dia akan mencabut-cabut kita, dia akan makan kita. 把我们撕碎、咬碎骨头。 Mungkin begitu pula dengan Daniel. 那也许但以理也面对同样的危险。 Apakah Tuhan membiarkan dia diterkam, dimakan oleh singa? 所以神就这样放手让他离去了吗？ Kita lihat, 我们看， ternyata malah dia duduk berteman dengan singa. 原来他和狮子坐在一起， Malah dia berdamai dengan singa. 那他跟狮子交了朋友。 Maksudnya singa itu tak menganggap ini makanan yang harus mereka makan. 狮子都没有把它当成食物。 Kira-kira kenapa sampai demikian? 原因是什么呢？ Karena Tuhan Allah. 因为上帝呀、Tuhan Allah menolong dia. 上帝帮助了但以理， Dia mengandalkan Tuhan. 但以理依靠上帝 Dia， menaruh harap 100% kepada Tuhan. 但以理完完全全
依赖上帝。 Tuhanlah penolong dia satu-satunya. 上帝是他唯一的救主， Nah, sehingga dia tak diterkam atau tak dimakan oleh singa-singa itu. 所以他不会被狮子咬碎、撕烂。 Setelah itu, lihat ini yang di depan ini raja ya. 这个外边的是王， Ya, raja yang memerintah saat itu. 那个时候统治的王。 Jadi setelah dia tahu Darius masih hidup, dia suruh untuk mengeluarkan Daniel dari gua singa itu. 所以当他知道，他发现但以理还活着，他就命令人把但以理救出来。 Nah, tentu saja Daniel Tuhan menolong dia dan dia juga mendapatkan penghargaan dan nama, terutama nama Tuhan dipermuliakan oleh raja dan juga orang-orang saat itu. 所以但以理获得神的帮助，而且神的名被荣耀。 Ya, lagi dan lagi Tuhan menolong Daniel. 又一次神帮了但以理， Itu karena dia mengandalkan Tuhan sepenuhnya dari hatinya. 那是因为但以理完完全全依赖上帝。 Nah, kita sudah melihat kesulitan atau masalah Daniel itu bukan masalah kecil. 我们看到但以理面对的事情不是小事， Masalah yang luar biasa besarnya. 是很大的事。 Manusia tidak sanggup untuk menolongnya. 人帮不到他， Harta kekayaan apapun tak sanggup untuk menolongnya. 财产财富都帮不到他， Hanya Tuhan satu-satunya yang bisa menolongnya. 只有上帝能够帮助他， Dan Tuhan menolongnya. 而上帝帮了他。 Dan bukan hanya itu, dia juga diberkati dengan luar biasa. 不止如此，他也被荣耀了。 Nah, jadi dari kisah Daniel ini kita belajar beberapa hal. 所以从但以理的故事，我们可以学到几件事。 Daniel sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. 但以 Dalam 理是 situasi apapun. 但以理是真正相信上帝，也投靠上帝，在任何处境下。 Nah, ini terbukti dari Daniel yang selalu berdoa ketika menghadapi masalah. 这个可以从但以理时常祷告，如果他面对问题的时候， Namun bukan hanya ketika menghadapi masalah Daniel berdoa. 但是不只是面对问题的时候他才祷告。 Saya yakin dia selalu berdoa kepada Tuhan. 我们真确相信他时刻都向神祷 Dalam 告， situasi baik maupun buruk. 在任何情况下。 Nah, yang kedua, Daniel selalu mengandalkan Tuhan, maka Tuhan selalu menolongnya. 但以理总是依靠上帝，所以神总是帮助他。 Berikutnya, Daniel juga selalu mengakui bahwa keberhasilan dia bukan karena dirinya, tetapi karena Tuhan semata-mata. 但以理也承认他的成功不是因为自己，而是来自上帝。 Daniel memberikan kesaksian tentang Tuhan di hadapan raja-raja, sehingga raja-raja itu bisa tahu tentang Tuhan dan memuliakan Tuhan. 但以理在王面前为神做见证，于是王也荣耀但以理的神。 Berikutnya, setelah mendapatkan pertolongan dari Tuhan, Daniel tidak lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. 最后一个，但以理得到帮助以后，他没有忘记感谢神。 Nah, kemudian kita lihat Tuhan memberkati Daniel secara luar biasa. 神丰盛的祝福但以理。
Jadi bukan hanya masalah dia teratasi, 所以不只是问题得了解决， tapi kita melihat dia berhasil dalam hidupnya. 但是我们看到他一生中的受到的成功， Dia mendapatkan kedudukan atau jabatan yang tinggi dalam setiap kerajaan yang ia lalui. 他获得很高的地位。 Beberapa kerajaan berganti, tapi dia tetap menduduki jabatan yang tinggi di setiap kerajaan-kerajaan yang ada saat itu. 一代又一代的王国换掉被取代，但是但以理没有被取代。 Itu semua bukan karena kehebatan Daniel. 这一切不是靠他自己的才干， Dia peroleh itu semua dari Tuhan, hanya Tuhan saja. 他是从神那里获得的。 Nah, kita sudah melihat Daniel, lalu apa yang bisa kita tiru dari Daniel? 那我们可以学到什么呢？ Nah, kita melihat ya, kita harus percaya kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita dalam situasi apapun. 我们可以效法但以理，我们要真正的相信神，我们在任何处境下依赖神。 Jika kita sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita dan Tuhan juga memberkati kita. 如果我们真正相信神，那么神会帮助我们，也会祝福我们。 Karena kita percaya dan mengandalkan Tuhan yang sama seperti Daniel. 因为我们要像但以理一样，依靠同样的神。 Tuhannya Daniel dan Tuhannya kita itu sama. 但以理的神和我们敬拜的神是同一位神。 Nah, kita juga belajar untuk bisa memberikan kesaksian tentang kehebatan Tuhan dan kebaikannya kepada orang lain, supaya orang lain juga percaya kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. 我们也向但以理学习，我们在其他人面前为神做见证，所以其他人也可以认识正确的神。 Setelah kita mendapatkan pertolongan, kita ceritakan kepada orang lain. 当我们获得神的帮助，我们告诉别人， Supaya orang lain tahu bahwa Tuhan kita itu maha baik, bisa melakukan apa saja untuk menolong kita. 让别人知道我们敬拜的神是慈爱的神、仁慈的神，可以帮助我们一切。 Nah, setelah kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, Tuhan sudah memberkati kita, maka kita jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan atas semua yang telah kita peroleh. 而当我们获得了我们所盼望的，我们别忘记感恩、感谢上帝。 Nah, ucapan syukur itu bisa berupa doa kita datang langsung kepada Tuhan dan mengucap syukur kepada Dia. 我们的感谢可以表现在我们向神祷告， Ya, kita langsung berbicara kepada Tuhan, minta terima kasih kepada Tuhan. 我们直接向神说：“我们很感谢你的帮助。” Kita juga bisa menggunakan berkat yang Tuhan peroleh, entah itu berupa harta kita bawa kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. 我们也可以利用我们所领受过的祝福来拿出来奉献， untuk menunjang pelayanan Tuhan. 来支持为神的侍奉。 Nah, jadi kita sudah melihat dan menyaksikan sendiri bahwa firman Tuhan dalam Yeremia tadi adalah benar-benar terjadi, bukan hanya sekedar perkataan Tuhan lalu tak terjadi, tapi kita sudah lihat benar-benar terjadi dalam kehidupan Daniel. 所以我们不仅听到也看到，我们学到了神的帮助是真正存在于我们生活当中的。 Dan saya yakin bukan hanya Daniel yang mengalaminya. 而且我相信，不只是
但以理经历过这些。 Di antara kita juga mengalami pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan. 我们当中也肯定经历过神的帮助， Jadi kita bersyukur kepada Tuhan yang begitu baik kepada kita. 所以我们要感谢赞美慈爱的神。 Maka teruslah percaya kepada Tuhan seumur hidup kita. 所以我们要永远相信神， Teruslah mengandalkan Tuhan seumur hidup kita. 我们要一直信靠神，在我们生命中， Dalam situasi apapun, 在任何处境下， bahkan sesulit apapun, 在面对多大的困难， andalkanlah Tuhan selalu. 单单仰望神， Dan jangan pernah meninggalkan Dia. 永远不远离神。 Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. 愿神祝福我们， Amin. 阿门。 Kita berdoa. 我们祷告。 Puji dan syukur ya Bapa, kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. 神啊，我们歌颂你，赞美你的名。 Kami bisa melihat firman-Mu begitu nyata dalam hidup umat-Mu. 我们可以看到你的话语是真实的，活在我们生命中。 Kami bisa melihat Tuhan begitu baik kepada Daniel dan menolongnya. 我们可以看到神如此好，对但以理也帮助了他， Tuhan memberkati dia. 神祝福了他。 Dan kami juga merasakan itu dalam hidup kami. 而且我们也感受到了，在我们生命中， Dan biarlah Tuhan menolong kami 让主不断的帮助我们， untuk terus percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan selalu dalam hidup kami. 帮助我们时刻相信你，投靠你， Supaya kami terus bisa mempermuliakan nama-Mu. 让我们可以荣耀你的名。 Dan di waktu bersamaan kami juga bisa berbahagia karenanya. 同时，我们也获得喜乐。 Terima kasih Tuhan. 感谢神， Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. 求主赦免我们的罪和过犯。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 我们奉主耶稣的名祷告祈求，阿门。